Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Bersyukur kita dapat kembali beribadah. Hari ini adalah hari Minggu ketiga di bulan Januari. 亲爱的主内弟兄姊妹，主内平安！欢迎各位弟兄姊妹参加今天早上的崇拜会。我们是这一个主日是我们1月份的第3个主日。 Saudara, hari ini firman Tuhan akan diambil kita renungkan dari Alkitab dari Matius 6 ayat 9 sampai dengan ayat 13. 今天我们要思想的经文是马太福音6章9到13节。 Kita tidak akan membacanya. 我们没有读这一段的经文， Tapi kita akan mendengarkan doa Bapa kami yang diambil dari Matius 6 ayat 9 sampai 13 tersebut. 但是我们要听这个祷告是起自马太福音6章9到13节。 Mari kita bersama mendengarkan doa dari anak kita, yaitu Tiara, di dalam bahasa Mandarin. 我们要听我们的小妹妹蒂亚拉她念这一段的主祷文。主祷文，我们抬天上的父，人人都尊您的名为圣。愿你的国降临。 愿你的旨意是在地上，如同我的在天上。我们日用的饮食，日都给我们的债，如同我们免了人的债。让我们遇见试探，让我们。 圣灵是恶，以归国度、权柄、荣耀，全圣灵的，直到永远。阿门。 Amin. Amin. Terima kasih Tiara. 谢谢你，蒂亚拉。 Satu doa yang indah. 非常美的祷告。 Doa Bapa kami. 主祷文。 Mari kita berdoa bersama. 我们低头祷告。 Bapa kami dalam surga. 我们在天上 Kami 的父， bersyukur untuk segala berkat Tuhan. 感谢你赐给我们一切的福分。 Kami bersyukur Tuhan Engkau telah mengajarkan kami sebuah doa yang indah. 感谢你赐给我们一个非常美的祷告。 Pagi hari ini kami ingin merenungkan lebih lanjut. 今天早上我们有更深入的思想。 Apa yang Tuhan maksud di dalam doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan. 你教导我们的主祷文到底有什么含义？ Oleh sebab itu Tuhan berfirman-lah. 因此你对我们说话， Roh Kudus terangilah hati dan pikiran 圣 kami. 灵照亮我们的心思意 Supaya 念， kami dapat memahami firman-Mu 使到我们明白你的道， dan melakukannya dalam 能够 kehidupan 行 kami. 道在我们生活当 Di 中。 dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督圣名祈求， Amin. 阿门。 Saudara perhatikan di dalam Matius 6 ayat yang ke-11. 我们来注意马太福音6章11节。 Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. 我们日用的饮食，今日赐给我们。 Saudara, ini adalah doa yang indah sekali. 这个是一个很美的祷告。 Berikan kepada kami makanan yang secukupnya. 赐给我们今日的食物。 Saudara, sebelum merenungkan lebih lanjut, 当我们还没有深刻的思想的时候， izinkan saya bertanya kepada saudara. 我要请问大家， Kapan terakhir kali Anda berdoa meminta makanan kepada Tuhan? 那你最后一次祷告向上帝求食物是什么时候呢？ Bukan berterima kasih atas makanan, saudara. 不是为了食物而谢祷， Tapi berdoa meminta makanan kepada Tuhan. 就是向主求食物的祷告。 Kapan terakhir kali? 什么时候你注意？ Saudara, saya khawatir jawabannya adalah, wah sudah lama sekali nggak berdoa tentang itu. 我担心可能你这样祷告已经是很久的时间了。 Atau mungkin saudara justru baru akhir-akhir ini saja mulai berdoa minta makanan kepada Tuhan. 可能你只有在不久前才开始向主求这个食物。 Karena situasi corona ini membuat kita jadi khawatir, besok makan apa? 可能在疫情之下，我们担心我们要吃什么东西。 Saudara, banyak orang Kristen jarang berdoa meminta makanan kepada Tuhan. 基督徒呢不曾向主求食物。 Mungkin alasannya adalah karena yang pertama, waduh, minta makanan itu rasanya kurang rohani. 可能第一个理由是求食物好像不大属灵。 Berdoa untuk urusan makanan itu menunjukkan sikap yang kurang beriman. 向主求食物的祷告不够信心。
Atau saudara menganggap mungkin topik doa tentang makanan itu adalah topik yang kurang rohani, mending doa soal pelayanan, pertumbuhan iman. 求主是我祷告不过属灵，因为我应该求的是为我的信心祷告。 Tapi saudara sekalian, doa yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu doa Bapa kami ini betul-betul bicara tentang makanan. 弟兄姐妹，主教导我们的主导文中的祷告呢，求这个日用的饮食是真正是如体的。 Saudara, ada beberapa orang bahkan yang berpikir, oh yang dimaksud di sini adalah makanan rohani. 可能有人认为这边所指的是属灵的粮食。 Mari saudara kita perhatikan Matius 6 ayat 11 tadi. 让我们来注意马太福音6章第11 Di dalam bahasa Indonesia dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. 中文圣经说，我们日用的饮食今日赐给我们。 Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya diterjemahkan, give us this day our daily bread. 英文的解释是赐给我们今日的面包。 Dalam bahasa Indonesia makanan, dalam bahasa Inggris diterjemahkan roti. 在英文是说是食物，但是在英文是面包。 Karena memang di dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, digunakan kata artos yang artinya roti. 在原文本来 artos 就是指这个面包。 Yang dimaksud di sini adalah karena roti itu adalah makanan sehari-hari. 因为面包是他们日常的食物， Makanan pokok orang Israel. 是以色列民的这个基本的食物。 Sama dengan orang Amerika, orang Inggris, sehingga kemudian terjemahannya pas, yaitu roti. 如果英国、美国人恰恰好，他的解释是面包。 Kalau kita di Indonesia, saudara sekalian, makan roti itu sebagai makanan tambahan, betul ya? 可能我们在印尼呢吃面包好像是吃点心这样， Tapi orang Israel, roti adalah makanan pokoknya. 但是对以色列人说，这个面包是他们的主要食品。 Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, sebetulnya berikanlah kepada kami pada hari ini nasi yang secukupnya, mungkin lebih cocok. 可能用我们应用来讲呢，请你吃给我每天的饭。 Dan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus tentang makanan ini betul-betul makanan fisik untuk mengenyangkan tubuh kita, bukan makanan rohani. 所以说这真正是肉体的食物，不是属灵的食物。 Saudara, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, 如果我们来读旧约的话， jadi sepanjang kisah Alkitab, 在这个诗经很长的讲述之内。 roti itu adalah digunakan juga sebagai simbol yang kuat dari pemeliharaan Tuhan bagi umatnya. 这个面包呢，是这个代表上帝他的子民的保守与眷顾。 Tuhan memberikan mana, roti mana dari surga tiap hari kepada orang Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju ke Israel. 上帝每天呢赐给这个以色列民呢，就是他们出埃及到这个应许之地途中的食物，就是玛瑙。 Dan Tuhan Yesus menginginkan kita untuk berdoa kepada Tuhan, meminta makanan, artinya meminta pemeliharaan Tuhan tiap-tiap hari. 主教导我们要向上帝求食物呢，表示是求上帝保守我们每天的生活。 William Berkeley berkata begini. 因为人这样子说， Doa permohonan itu dalam hal ini adalah minta makanan sehari-hari itu adalah mengakui dengan tegas bahwa dari Allah lah kita menerima makanan yang sangat kita perlukan untuk menopang dan mempertahankan hidup kita. William Berkeley 说呢，我们这个向上帝这个祈求是，我们承认上帝是赐给我们所需要的食物，使得我们在生活中我们的这个能够坚持我们的生活，便是上帝也托住我们的生活。 Setelah dengan kata lain, bahwa doa permohonan atas kebutuhan sehari-hari itu adalah salah satu bentuk pengakuan bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber yang dapat menyediakan kebutuhan kita. 向上帝求食物呢，表示呢，上帝是一位这个能够为我们每天预备食物的主。 Dan itulah yang ingin Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. 主耶稣要教导我们， Ini bukan hanya soal permohonan, 不是单单为了这个祈求的 tapi 问 ini 题， soal pengakuan. 我们要承认 Pengakuan tentang Allah yang memelihara. 承认上帝对我们的保守，
Saudara, J.I. Packer berkata begini. 这个 J.I. Packer 这样子说。 Permohonan yang melihat Allah sebagai sumber satu-satunya dan yang maha tepat untuk memenuhi seluruh kebutuhan manusia, bahkan sampai hal yang paling duniawi, adalah sebuah kebenaran yang paling mendasar. 祈求呢上帝是我们唯一的最恰当的为我们的人的一切需要为我们预备，知道最属世的事物，这个是一个非常深奥的真理。 Maksudnya adalah bahwa memang benar Tuhan punya misi untuk keselamatan kita. 本来上帝有一个使命，就是要拯救我们。 Tuhan punya fokus untuk jiwa kita, menyelamatkan hal tentang jiwa kita, aspek rohani. 上帝基督教会要救赎我们的这个心灵，就是我们的属灵的生命。 Tapi Tuhan itu juga adalah Tuhan yang peduli terhadap kebutuhan fisik kita. 主也是眷顾我们肉体的需要。 Bukan hanya peduli, Tuhan adalah Tuhan yang juga bertindak untuk memelihara kita, mencukupi kebutuhan fisik kita. 主要是采取行动呢，怎么样来满足我们的生活上的需要？ Saudara, bila kita menganggap bahwa urusan Tuhan adalah urusan rohani saja, 如果我们认为主所注意的不过是属灵的问题的话， bila kita menganggap bahwa Tuhan hanya peduli urusan rohani saja, 如果我们认为上帝只注意那个属灵的事的话， sama saja kita menganggap rendah kemampuan dan kepedulian Allah di dalam memelihara dan menyediakan kebutuhan fisik untuk kita. 这表示我们轻视上帝，他没有能力照顾我们这个肉体的需要来保守我们。 Saudara, J.I. Packer memakai istilah hiper rohani. Wah, nggak tahu bahasa Mandarinya apa itu. J.I. Packer 用了这个rohani yang berlebih-lebihan. 就是过分的这个属灵。 Ada orang-orang Kristen yang kehidupan kerohaniannya itu kelewatan batas. 有的人基督徒他们的这个生活呢是过于属灵， Menganggap bahwa Tuhan itu hanya ngurusin hal rohani. 他们认为上帝只有关心那些属灵的事， Menganggap rendah hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan tubuh. 轻视了我们肉体的需要。 Orang yang seperti ini jangan-jangan lebih rohani daripada Tuhan Yesus. 我们不要认为这些人要比主耶稣更属灵。 Lawang Tuhan Yesus saja mengajarkan kita untuk minta, untuk Tuhan cukupi atas kebutuhan fisik kita. 主耶稣是教导我们要为我们的肉体的需要祈求。 Setelah apa yang saudara bayangkan tentang berjalan bersama dengan Tuhan Yesus? 我们这边来想象与主同行呢？ Saudara, apakah artinya Tuhan berjalan dengan Tuhan Yesus itu adalah tiap hari bicara hal yang rohani? 是不是主耶稣每天就是谈关于属灵的事呢？ Kayak retreat. Seperti apa? Retreat di gereja. 或者我们每天到教会这个退休会呢？ Tiap hari yang dibicarakan rohani saja begitu. 我们每天都谈到关于属灵的事。 Selama 24 jam sehari. 一天24个小时。 7 hari seminggu. 一周7天。 365 hari setahun. 一天365 Berjalan bersama Tuhan tiap hari ngomongin hal rohani saja. 每天与主同行都谈关于属灵的事。 Ngomongin hal yang Alkitab saja. 谈关于圣经的事。 Wah, saudara, kalau saudara memikirkan berjalan dengan Tuhan seperti itu pasti membosankan sekali. 如果我们想象我们与主同行是这样的光景的话， Saudara 到我们厌烦了。 Saudara mulai mikir, lah terus bagaimana dengan kehidupan saya sehari-hari? 我们就想，我们每天的生活到底又如何呢？ Kalau anak muda diminta untuk berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, 叫年轻人与主同行的话， langsung mengkeret dulu, betul ya? 可能他们会愁眉苦脸。 Nanti ngomong apa? 怎么样行呢？ Hal yang dibicarakan pasti yang rohani-rohani. 谈的都是属灵的事。 Saudara, jangankan berjalan dengan Tuhan Yesus. 不要说与主同行， Berjalan dengan pendeta aja bikin kita mengkeret, betul nggak? 可能与牧师同行也叫我们感到非常的苦闷。 Sebagai orang muda berjalan, apalagi tinggal di rumahnya pendeta, wah bisa bikin mengkeret, saudara. 身为这个年轻人呢，住在牧师的家中会感到非常的苦闷。 Saudara, berjalan bersama dengan orang senior yang rohani aja bikin kita kikuk, saudara. 跟一个属灵的年轻行着，我们感觉到很 Kepingin tampak kelihatan rohani.
这话看起来属灵。 Tapi bagaimana berjalan dengan Tuhan Yesus? 跟主耶稣同行又如何呢？ Berarti tiap hari bicarakan hal-hal yang rohani. 每天都谈关于属灵的事的， Apakah seperti itu saudara sekalian? 是不是像这个样子？ Oh saudara tidak demikian. 弟兄姐妹，不是这个样 Kita 子。 ini berjalan bersama dengan Tuhan Yesus bukan di surga. 我们跟主耶稣同行，不是在天堂， Kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus di tengah dunia yang penuh air mata. 我们在充满眼泪的世界里面与 Kita ini 主同行。 berjalan dengan Tuhan Yesus dengan tubuh kita yang juga bisa capek, butuh makan, butuh istirahat. 我们用我们的身体是要休息、吃饭，等的身体跟主同行。 Oleh sebab itu jangan bayangkan yang begitu tinggi tentang berjalan dengan Tuhan 因 Yesus. 此我们跟主同行，不要想得太高。 Berjalan dengan Tuhan Yesus adalah dengan pertolongan Tuhan melewati hari-hari kita di tengah dunia yang berat ini. 与主同行就是我们靠着主的力量，带领我们怎么样度过艰难的这个舒适的日子。 Saudara, berjalan bersama Tuhan Yesus itu juga meliputi makan bersama dengan Tuhan Yesus. 跟主同行也是包括与主同坐吃饭。 Berjalan dengan Tuhan Yesus itu adalah juga makan dari makanan yang disediakan oleh Tuhan. 我们一直同行也是吃上帝为我们预备的食物。 Itulah yang dimaksud dari ayat ini. 这个是直接经文的含义。 Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengajarkan doa kepada kita bukan hanya tentang hal yang rohani. 因此，主耶稣教导我们祷告，不是单单关于属灵 Tuhan 的 Yesus 事。 mengajarkan kepada kita, berikanlah makanan kami yang secukupnya. 主耶稣教导我们说，我们自己的饮食今日赐给我们。 Saudara, hal ini mengajarkan kita bahwa berjalan bersama Tuhan Yesus itu adalah berani menyatakan kebutuhan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan itu peduli dan berkuasa memenuhi kebutuhan rohani kita dan juga kebutuhan fisik kita. 在此教导我们要敢于向主求关于属世的事物，表示主呢有能力保守供应我们肉体的需要。 Oh, haleluya. Oleh sebab itu, saudara, kita butuh berjalan dengan Tuhan Yesus. 因此，我们需要与主耶稣同行。 Di tengah pandemi yang susah ini, 在这个疫情的艰苦的 di 岁月当 tengah 中， banyak orang mengalami kesulitan keuangan, 许多人面临这个经济的问题， di tengah orang kesulitan makanan, 有的人他们缺乏食物， maka Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli. 但是我们主是供应满足我们需要的主。 Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu mencukupi kebutuhan rohani maupun fisik kita. 主能够满足我们肉体里面的需要。 Katakan kepada Tuhan, 我们向主说， berikanlah makanan kami yang secukupnya. 我们日用的饮食，求你赐给我们。 Setelah hal yang kedua, 第二点， ketika bicara tentang berikanlah makanan kami yang secukupnya, 当我们谈到我们今天的饮食，今日 saya tertarik dengan Sebagai kata wadah secukupnya. Saya tertarik dengan kata secukupnya. 我被这个今日或者是恰好足够的这个词吸引了。 Kali ini dalam bahasa Indonesia kalimatnya kata-kata yang digunakan bagus, yaitu secukupnya. 英文用了很恰当的词，就是恰好足够。 Bahasa Inggris agak susah mencari padanan katanya sehingga digunakan kata daily atau sehari-hari. 这个英文跟中文一样，就用了今日或者今天。 Setelah kata ini berasal dari satu kata bahasa Yunani, yaitu epiousios. 这个词是来源于这个它的原文是 epiousios。 Kata epiousios ini di dalam Alkitab hanya 2 kali disebut. epiousios 在这个圣经中出现了2次。 Yang pertama adalah di Matius 6 ini. 第一次是在马太福音第6节。 Yang kedua adalah di Lukas 10. 第二次出现是在路加福音第4章。 Dan tidak ada di tempat lain. 在别处没有。 Sehingga para ahli Alkitab untuk waktu yang lama bingung, ini maksudnya artinya apa kata epiousios ini? 圣经这个学者有一些莫名其妙，到底这个词有何含义？ Sampai kemudian suatu hari ada penemuan perkamen atau peninggalan sejarah tulisan, ya robekan dari kertas begitu. 以后呢，从这个文献当中呢被发现到， Dan di dalam kertas robekan peninggalan kuno itu, peninggalan bersejarah itu ada tulisan epiousios. 在这个古书卷当中有这个 epiousios 这个词。 Dan yang menariknya saudara sekalian, kata epiousios itu digunakan bukan di dalam konteks Alkitab, di dalam robekan kertas itu. 但是这个注意的时候，这个 epiousios 不是谈到关乎这个圣经。 Rupanya robekan ini adalah robekan daftar belanja sehari-hari.
这个古卷的这个撕下来的这个 epios 是指每天要预备的这个食物。 Nah disitulah kemudian para ahli Alkitab jadi tahu, oh maksudnya yang dimaksud dengan epiousios itu adalah hal yang secukupnya, yang pas untuk suatu hari. 因此这个圣经学者呢就做一个结论说呢，就是这个 epiousios 是指他们每一天这个一天所需要的食物。 Oleh sebab itu dalam Matius 6 ayat 11 terjemahan bahasa Indonesia lebih baik, yaitu kata secukupnya. 因此在马太福音6章11节呢，印尼文的这个翻译好就是恰好足够。 Setelah melalui ayat ini, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kita agar tiap hari kita memiliki pikiran bahwa di dalam Tuhan itu cukup. 教导我们呢，在主里面，我有个想法呢，我们在主里面每天是足够的。 Tuhan Yesus ingin mengajarkan kita untuk memiliki rasa cukup. 主要教导我们有满足感。 Lawan dari rasa cukup adalah rasa serakah, sikap serakah, saudara. 知足的反义词呢，就是贪婪、贪心， rasa tidak pernah cukup, 不曾感到满足过。 Dan itulah yang dimiliki oleh kebanyakan orang di dunia hari ini. 就是世界上多数人都有这样的想法， tidak pernah merasa cukup, 他们不曾感到满足过。 atau istilah kasarnya adalah serakah. 换句话说，他们贪心。 Saudara, keserakahan itu adalah seperti lubang yang tidak ada dasarnya, mau dituangin berapa banyak, nggak akan pernah penuh. 这个贪心就好像一个无底洞，没有底。 Dan keserakahan itu bisa merusak hidup manusia. 这个贪心会毁坏人的生活。 Saudara, firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. 在这个圣经提摩太前书， firman Tuhan mengingatkan untuk kita memiliki rasa cukup. 教导我们要有满足感。 Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. 提摩太前书6章第8节说，只要有衣有色就当知足。 Lalu ayat 9 berkata, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam berbagai pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. 第9节呢，但那些想要发财的人就陷在迷惑，落在网罗和许多无知有害的事里，叫人沉在败坏和灭亡中。 Lalu ayat 10 dikatakan karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab orang oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. 世界呢，贪财是万恶之根，有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了。 Saudara, orang yang ingin kaya, ini bicara tentang orang yang serakah, yang tidak pernah puas. 这个贪心不曾满足过的人， tidak pernah merasa cukup. 不曾感觉到满足过， Akhirnya jatuh ke berbagai dosa. 最后他们跌在罪中， menyimpang dari iman. 他们偏离了真道。 Jadi Alkitab begitu banyak contoh-contoh orang yang menyimpang dari iman gara-gara tidak pernah merasa cukup. 在圣经里面有许多人，因为不曾感到满足了，他们偏离了真道。 Di dalam dunia kita hari ini kita melihat banyak orang-orang yang jabatannya sudah tinggi. 我看到在这个世上有很多他们的智慧性很高的人， gelarnya terhormat, 他们有很尊荣的衔头， hartanya banyak, 他们有很多的财富， tapi karena tidak pernah merasa cukup, 因为他们不曾感到满足过， maka korupsi, mengkorupsi uang negara, 他们贪污国家的钱， lalu jatuh ke dalam dosa itu. 他们跌在罪中， Akhirnya dari tempat yang terhormat turun ke penjara. 他们从尊贵的这个地位上降到监狱里面。 Saudara, itulah yang dimaksud oleh firman Tuhan. 这个是上帝的道所指的。 Oleh sebab itu, poin kedua kita pada hari ini. 因此，我们今天要思想的这个调点呢， Ketika Tuhan mengajarkan kita berikanlah makanan kami yang secukupnya. 当主教导我们这样的饮食经了赐给我们， Ayo berjalan dengan Tuhan tiap hari 让我们每天与上帝主同行吧。 dan melatih diri kita untuk memiliki rasa cukup di dalam Tuhan. 操练我们自己，直到我们在主里面有满足感， Supaya kita tidak dibelokkan oleh tipuan iblis
ke jalan yang menjatuhkan iman kita. 以致我们不会被魔鬼的这个诡计所左右，偏离了正道。 Saudara, kalau kita tidak memiliki rasa cukup di dalam Tuhan, 如果我们在主里面没有满足感的话， iblis dengan mudah dapat membelokkan iman Anda. 魔鬼很容易的要这个歪斜这个我们这个走上帝正道这个路。 Dan dengan demikian kita semakin berjalan jauh dari Tuhan. 因此，我们越离主越远。 Mari berjalan bersama dengan Tuhan. 让我们与主同行吧。 Hal yang ketiga, 第三点， Saudara, ketika Tuhan Yesus mengajarkan berikanlah makanan kami secukupnya, 当主耶稣说我们这一个也是今日赐给我们的时候， maka pertanyaannya adalah mengapa kok mintanya adalah sehari lepas sehari, minta sehari dicukupi, sehari dicukupi. Kenapa enggak minta aja setahun dicukupi? 提问是为什么我们求主一天一天的满足我们，不是满足我们一年的需要呢？ Saudara, saya pernah punya kenalan yang paling takut mendoakan kalimat berikanlah kepada kami hari ini makanan yang secukupnya. 我有一个认识的人，他最怕祷告就是我们日用的饮食今天赐给我们。 Dia bilang kalau nanti mintanya secukupnya, 如果我们求的是恰好足 lah 够的 besok 话， makan apa? 明天要吃什么呢？ Saudara pernah berpikir begitu nggak? 你曾经这样想过吗？ Saudara, saya pernah berpikir begitu. 我曾经这样想过。 Saya pikir-pikir, wah iya ya benar juga ya. 我想来想去也是对啊。 Kalau minta Tuhan cukupi buat hari ini saya bisa makan. 如果求主赐给我今日的食物的话， Lah besok makan apa? 明天要吃什么呢？ Tapi saudara sekalian, pasti ada maksud Tuhan. 弟兄姐妹，在此有主耶稣要指的含义。 Tuhan ingin melatih kita. 主要操练我们， Melatih untuk apa? 操练什么呢？ Saudara jangan pernah takut untuk meminta secukupnya sehari 我们不 demi 要怕， sehari. 我们求今日的食物， Karena pada kenyataannya, saudara, Tuhan lebih sering memberikan kebutuhan kita lebih daripada kebutuhan sehari. 但是从现实告诉我们，主不但能够把今日的食物赐给我，也能把以后的食物赐给我们。 Kalaupun ada orang yang makan hari ini, besok nggak tahu makan apa, jumlahnya di dunia ini tidak sebanyak orang yang masih tahu besok bisa makan apa. 虽然在世上还有今天吃以后不知道明天吃什么，但是今天有时候、明天有时候人数要多得多， Betul ya? 对吗，弟兄姐妹们？ Jadi kalau gitu apa maksud Tuhan mengajarkan kita berdoa, berikanlah secukupnya. 如果在此主教导我们这次今日赐给我们到底有什么含义呢？ Saudara, saya pernah mendengar sebuah kisah tentang seorang pemuda yang males-malesan ketika disuruh oleh mamanya pergi ke warung. 我曾经听过一个这个故事，就是有个年轻人呢，他母亲叫他去小店买东西，他很懒得去。 Saudara, kalau mamanya bilang, misalnya namanya siapa? Ucok begitu ya. 他的名字是乌教，就是说， Ucok, tolong belikan minyak ke warung. 乌教，你去小店买油啊？ Dia bilang, Ma, kenapa mesti aku yang pergi? 妈，为什么要单单叫我去呢？ Ya kaulah yang pergi. 你去不是好 Kau yang 吗？ paling gede. 这是你最大吗？ Maka beli minyak seliter ke warung yang kurang lebih jalannya perlu 5 menit ke sana. 跟他们去买那个大概离家是5公里的这个重的 Besoknya mamanya juga suruh lagi. 这个5分钟的就是说明天妈妈叫他去。 Ucok, tolong belikan beras 5 kilo. 妈妈说：“乌教，你去买5公斤的米吧。” Ucok mulai hitung-hitung. 乌教开始算一算， 5 kilo habis berapa lama, Ma? 这个5天要多久？ 5 kilo habisnya seminggu. 5公斤大概是1周吃完。 Lalu dia bilang, kenapa nggak beli sekalian aja 20 kilo, Ma? 妈，为什么不一下子买20公斤呢？ Jadi perginya sebulan sekali kan. 不是1个月去一次，不是更好吗？ Minyaknya juga begitu. 油也是这样子， Belanjanya sebulan sekali aja, Ma. 买1个月买一次就 Biar 够 nggak 了， repot. 不被麻烦。 Jadi mamanya pusing deh sama anak ini. 妈妈看到这孩子非常的烦恼。 Dari suatu hari sekalian, 有一天， sebulan setelah itu, 1个月过后， si Ucok malah tanya sama mamanya. 乌教反而问他的妈妈 Ma, mau beli beras nggak?：“ 妈，你要买米吗 Mamanya bingung, saudara. ？” 妈妈不明白， Kan sudah beli buat sebulan. 你不是已经买了1个月的？ Ya, kali ini beli lagi juga boleh lah.
我们再买不要紧。 Mamanya pikir-pikir, mumpung si Ucoknya rajin. 妈想趁做这个物作要去， Mamanya bilang, ya udah deh beli silahkan. 你再买吧， Lalu kemudian mamanya bilang, ya udah beli 5 kilo. 再买5公斤吧。 Ucoknya bilang, Ma jangan 5 kilo dong. 我就说妈不要5公斤， Jadi kamu maksud mau beli berapa kilo? 你的意思要买几公斤呢？ Mau beli 20 kilo lagi? 是不是要再买20 Uangnya 公斤？ siapa? 要买给 Mamanya 谁 mulai 呢？ marah. Tapi Ucok bilang, enggak Ma, kali ini belinya cukup sekilo-sekilo tiap hari. 我就说我每天买1公斤1公斤就够了。 Bahkan kalau mau setengah kilo tiap hari, nggak apa-apa saya pergi. 如果真的要每天半公斤，我都去。 Rupanya mamanya jadi bingung, apa yang terjadi? 妈妈莫名其妙，到底发生了什么事？ Jadi dibiarkanlah si Ucok ini beli setengah kilo. 就叫我去买半公斤米， Besoknya beli lagi. 明天再买。 Ini maksudnya apa sih? 到底是什么 Selidik 事 punya 啊？ selidik, saudara. 他就去调查。 Rupanya si Ucok ini setelah 1 bulan baru tahu. 这个物作1个月以后才知道， Di warung itu, 在哪个小店里面， anak yang jual beras itu. 就是哪个卖米的孩子啊， Yang jual beras punya anak gadis yang cantik. 卖米的是一个很漂亮的少女。 Jadi setiap kali belanja, dia jadi bisa ketemu, ada alasan ketemu sama anak gadis ini. 他每次去买东西呢，都跟那个美丽的少女见面。 Jadi jangan beli lagi sebulan, Ma. 妈不要1个月1次 Karena kalau 买， sebulan berarti ketemunya sebulan sekali. 如果1个月买1次，表示1个月见1次。 Tapi kalau belanjanya tiap hari, maka tiap-tiap hari saya jadi ketemu gadis ini. 如果每天去买的话呢，我跟这个美丽少年每天都见面。 Saudara menangkap maksudnya ya. 弟兄姊妹，你明白我的意思吗？ Saudara, hal yang sama yang Tuhan ingin kita nikmati. 同样，主耶稣要我们享受到。 Ketika Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa, meminta berkat Tuhan sehari demi sehari. 当主要我们向他求这个受这一天一天求的时候， Tuhan ingin kita itu menikmati pemeliharaan Tuhan tiap-tiap hari. 只要我们经历他一天又一天的保守， Sambil menikmati persekutuan kasih dengan Tuhan tiap-tiap hari. 同时也是享受我们一天又一天 Dan 跟主 itulah 爱的 indahnya 关系。 berjalan bersama dengan Tuhan. 然后与主同行， Saudara, berjalan bersama Tuhan. 与主同行。 Temui Tuhan tiap hari. 我们与主每天相见， Dapatkan pemeliharaannya setiap hari. 我们接受他每天对我们的保 Dan 守。 nikmati setiap hari kasih persekutuan di dalam Tuhan. 享受在主里面这个爱的团契， Itulah yang Tuhan inginkan. 这个主要我们这样 Tuhan 做。 ingin tiap hari kita dihangatkan oleh kasih dan pemeliharaan dan persekutuan di dalam Tuhan. 只要我们每天都能够享受经历他的保守与坚固， Maka 和 Tuhan 爱的团 mengajarkan 契。 kepada kita 所以主要我们 suatu doa. 一个祷告， Berikanlah makanan kami yang secukupnya pada hari ini. 我们这一顿也是今日赐给我们 Saudara sekalian, 弟兄姐妹们。 setelah perang Korea yang sangat menghabiskan banyak energi, 当这个朝鲜战争， maka yang terjadi adalah banyak kerugian yang terjadi di pihak di negara Korea. 在这个朝鲜战争中呢，有牺牲了许多人。 Setelah perang saudara yang hanya 3 tahun dari 1950 sampai 1953 itu bukan hanya menimbulkan kehancuran, tapi juga mengakibatkan 100.000 anak menjadi anak yatim piatu. 这个从1950年到1953年的朝鲜战争呢，不单呢毁坏了这个朝鲜国家呢，也使10万人的这个儿童呢成为了孤儿。 Waktu pekerja sosial datang, 这个有慈善机构的人来 banyak pekerja sosial dari Amerika diutus datang untuk menolong 这个 Korea Selatan recovery. 从美国这个慈善机构来去救那些在南朝鲜的人。 Mereka menemukan anak-anak yatim piatu itu kelaparan. 他们发现到这些孤儿们呢，都在饥饿当中。 Bukan hanya kelaparan, juga depresi. 他们不单的这个饥饿呢，他们也是非常的 Setelah mereka 沮丧。 merawat, diberi makanan, dipelihara dengan baik, 他们给他食物吃，去照顾他们。 memang anak-anak itu sudah mulai baik keadaan gizinya. 本来这个孩子们的营养开始转好， Tapi ada masalah yang tidak hilang. 但是有一个问题没有 Yaitu 消失。 anak-anak ini juga mengalami insomnia atau susah tidur. 这个孩子呢，很多是经历失眠。 Maka pekerja sosial ini kemudian berkonsultasi kepada psikolog.
这个慈善机构的人就跟心理学家 Apa yang dapat dilakukan? 能够做什么事呢？ Supaya anak-anak ini bisa tidur. 这个是孤儿们能够很好的睡觉。 Lalu serta psikolog itu meneliti keadaan anak-anak itu. 这个心理学是调查这个孩子的这个状况。 Psikolog itu kemudian memberikan sebuah saran. 这个心理学家就做一个这个结论。 Sarannya itu sederhana. 给他一个方法，很简单的方 Setiap 法。 kali sebelum tidur, 当还没有睡觉之前， berikan sepotong roti untuk digenggam oleh anak-anak ini. 把每个这个教每个孤儿呢，这手中紧紧的抓住一块面包。 Maka saudara sekalian, para pekerja sosial mengatakan, kami sudah beri makan cukup kenyang kok mereka sebelum tidur. 他这个慈善机构说，我们已经怎么样的去照顾他明天的这个生活。 Lalu kemudian pekerja psikolog itu berkata, memang betul roti ini bukan untuk mereka makan. 这个心理家对这个慈善机构说，本来你明天给他们食物吃， Roti ini cukup digenggamkan ke tangan anak-anak ini. 这个块面包呢，让孩子 Karena 手中紧 anak-anak 抓 ini 住， sudah lama sekali mengalami kelaparan. 因为这些孩子很久他们挨饿了。 Mereka tidak bisa tidur karena mereka takut besok makan apa. 他们不能够睡，因为他们怕明天不知道吃什么东西。 Maka roti ini sebagai security blanket atau pegangan untuk memberikan jaminan rasa aman besok bisa makan. 这个他手中抓住的面包就好像是个安全的这个被盖，给他们明天有食物吃的保证。 Dan saudara, kalau saudara lihat di dalam foto ini, 如果你看这荧幕中的这个照片的话， sebelum tidur malam para pekerja sosial membagikan roti untuk digenggam oleh anak-anak ini. 当孩子们没有睡觉之前呢，慈善机构的人把一块块面包分给这孩子们， Dan anak-anak ini punya security blanket. 让这个孩子们有安全的被盖， Sebuah jaminan rasa aman bahwa besok bisa makan. 给他们明天有食物吃的一个保证， Sehingga bisa tidur nyenyak. 因此他能够睡得甜蜜。 Saudara, kalau gitu apa yang menjadi security blanket Anda? 但是你什么成为你安全的被盖呢？ Saudara mungkin hari ini mengalami kesulitan tidur, susah berpikir tenang, karena di genggaman Anda tidak memiliki hal yang cukup untuk bisa survive di tengah dunia. 因为可能你心中没有一个明天有什么东西是这个保证呢，让你失眠，让你不能够很好的思想的话。 Anda mungkin biasa pegang uang banyak, hari ini karena pandemi pegang uangnya cuma sedikit. 可能你一般能够手中有钱，但是疫情之下你手中没有钱 Anda 的 merasa 话， tidak aman. 你感觉到不安宁。 Tapi saudara sekalian, saya ingin mengatakan kepada saudara pada hari ini. 我今天要告诉大家， Apa yang dikatakan firman Tuhan hari ini? 上帝道怎么告诉我们？ Security blanket kita atau jaminan rasa aman kita bukanlah tergantung pada apa yang ada di dalam genggaman tangan kita. 我们的安全被盖，我们的这个安全的保证，不是说我们手中有抓住什么。 Security blanket kita adalah terletak pada Dia, Tuhan yang menggenggam tangan kita. 我们的安全的被盖，我们的保证呢，是因为主的手紧紧的牵着我们。 Amin. 阿门。 Oleh sebab itu mari berjalan bersama Tuhan. 让我们与主同 Tiap 行 hari 吧。 bersama Tuhan. 我们每一天与主同行， Dia Allah yang menyediakan. 他是为我们预备的主， Dia Allah yang bertindak. 他是采取行动的 Dia 主， bukan hanya fokus pada hal rohani. 他不是单单去教会属灵的 Dia 事， juga mau menolong hidupmu. 他要帮助你的生活， Menyediakan kebutuhan fisikmu. 预备你收入体的 Mari 生活， datang kepada Tuhan. 让你来到上帝的面前， Berikanlah kepada kami ya Tuhan. 向主祈求。 Makanan kami yang secukupnya. 我们日用的饮食，求主今日赐给我们。 Mari kita berdoa. 我们低头祷 Bapa 告， kami yang dalam surga. 我们在天上的 Kami 父， mengucap syukur untuk kasih Tuhan. 感谢你对我们的爱。 Engkau bukan hanya fokus pada kehidupan kerohanian kami. 你不是单去教育我们的属灵 Engkau 的 bukan 事， hanya fokus pada jiwa kami. 也属灵去教育我们心灵 Tapi 的 Engkau 事， juga peduli pada kebutuhan fisik kami. 也关心我们肉体的需要。 Engkau bukan hanya peduli. 不但你关心， Engkau bahkan bertindak memelihara kami. 你采取行动保守 Oleh 坚 sebab 固。 itu Tuhan, 因此， pada hari ini 主啊 kami datang. 今天我们来到你的 Kami 面前， mohonkan pertolongan Tuhan. 我求主帮助我， Lawatlah setiap kami Tuhan. 主啊，求你保守坚固每个 Di 人， tengah situasi pandemi yang masih belum berhenti ini. 在还未停止的疫情之 Begitu banyak 下， kesulitan. 有这样多的困难， Kehidupan ekonomi sedang menurun. 经济在衰退，
Persediaan tabungan kami menipis. 我们的储蓄越来越少了， Penghasilan kami berkurang, bahkan ada yang sudah mulai tidak ada penghasilan. 我们收入越来越少，尤其失去了收入。 Tuhan, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. 主啊，请你把我们日用的饮食尽力的赐给我们。 Tuhan, lawatlah setiap kami. 主啊，求你保守眷顾我们每一个人。 Engkau Allah yang mengasihi kami. 主啊，你是爱我 Allah 们 yang 的主。 setia. 主啊，你是信实的 Engkau 主， memelihara kami. 你要保守看顾我们。 Tolonglah setiap anak-anak-Mu ya 主啊， Tuhan. 求你帮助你每位儿 Di 女。 dalam nama Tuhan Yesus, 奉主耶稣 kami 基督的 berdoa 圣 dan 名， percaya. 我们祷告，我们相信。 Amin. 阿门。 Kiranya firman Tuhan hari ini meneguhkan iman kita sekalian. 但愿今天上帝的道能够坚固每个人的心。 Amin. 阿门。